Dan kita mutekan dulu mikrofon tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana pun kalau ada soalan boleh unmute dan bertanya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah lana hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fatah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT seperti biasa, agar Allah akan terus membantu kita membuka minda dan hati kita untuk rapat dengan Al-Quran dan seterusnya berazam untuk memahami keseluruhan isi kandungan Al-Quran itu agar dia dijadikan panduan dalam kehidupan kita ya. So tahun 2003 ni kita telah memasang azam iaitu untuk kita pertama sekali mengenal dan menguasai 50% daripada kalimah-kalimah Al-Quran ya. Cara-caranya telah saya kongsikan beberapa hari yang lepas, di mana tuan-tuan akan diberikan template ya, untuk menggunakan pakai ya. Rasa mungkin admin kita belum hantar lagi. Mungkin hari ini ya, kita akan edarkan kepada semua peserta-peserta kita insya-Allah. Untuk hari ini kita terus berkongsikan sambungan pembelajaran kita yang dulu, di mana kita terhenti untuk membincangkan penyediaan template tu. Jadi kita sambung hari ini kepada sambungan kalimah-kalimah di dalam Al-Quran yang dibina daripada 3 huruf akar alif lam ha ya. Alif lam ha dengan menggunakan korpus quran.com. So kita sebenarnya sudah sampai ke muka yang kedua dalam senarai-senarai kalimah yang dibangunkan daripada alif lam ha ya. Alif lam ha ni di sini dituliskan dengan ilahun ya, dalam Romanize ilahun ya. So daripada ilahun itulah membentuk kalimah-kalimah seperti di ayat pertama muka surat ni ialah ilahun, kemudian ilahan, alihatun, ilahan, alihatan, ilahukum, ilahun ya, dan seterusnya. Kita sudah sampai ke hujung. Kita kena habiskan satu ayat saja lagi ya. Kita sudah pun perkongsikan ilahun ma'allah qalilan ma tazakkarun, dan kita telah berkongsikan dulu ya, di mana tazakkarun ni adalah salah satu daripada kalimah daripada tatazakkarun ya. So kalimah tazakkarun ni digunakan di dalam Al-Quran dalam tiga qiraat, mengikut qiraat baca-bacaan kumpulan-kumpulan orang Arab yang tertentu ya, iaitu ada kalimah ni digunakan dalam bentuk tazakkarun dan ada yang digunakan dalam bentuk tatazakkarun, dan satu lagi ialah tazakkarun ya, zatu ditasydidkan ya, tazakkarun. So ketiga-tiga ni diraikan oleh Al-Quran Al-Karim yang untuk mengatakan bahawa bacaan Al-Quran ni kadang-kadang dibacakan dengan berbagai-bagai cara bacaan ya, untuk membantu golongan-golongan yang tertentu yang
mungkin tidak fasih dengan qiraat yang utama, ya. So qiraat ni ibaratkan kita di Malaysia ni sebagai dialek percakapan kaum-kaum kita yang tertentu, ya. Seperti kita di Kuala Lumpur, kita cakap bahasa Malaysia, tetapi rakan-rakan kita di Kelantan dia cakap Kelantan, ya. Di Terengganu dia cakap Terengganu, di Negeri Sembilan dia cakap orang Minang dan sebagainya, ya. So perkataan yang sama disebut dengan sedikit perbezaan, ya. Itulah kenapa di dalam Al-Quran terdapat tatazakkarun, terdapat tazakkarun dan tazakkarun yang membawa erti makna yang sama, ya. So hari ini kita kongsikan dengan ayat terakhir iaitu surah An-Namli ayat ke-63. Kalimahnya ialah ailahun, bermula dengan ailahun juga, ya. Dan kali ini ayat itu membawa kita kepada apa? Ailahun ma'allahi ta'ala Allahu amma yusyrikun, ya. So kita mulakan dengan membetulkan penulisan dia dulu seperti biasa, ya. So kita pergi ke Lexilogos macam biasa, kita kopikan dia dan kita buat kopi yang kedua untuk membetulkan penulisan yang pertama, ya. Sebab yang pertama ni penulisan dia mengikut resam imla. Imla dipanggil resam yang tulisan lama dulu, yang sekarang telah pun ditukar, ya, dalam beberapa aspek. So aspek yang pertama kita tengok di sini ialah hamzah khata' tu, jadi kita perbetulkan, ya, kita betulkan dalam ayat yang kedua ni. Ini yang original dia, jadi kita betulkan dalam ayat yang kedua. So kita buang kita kita pindahkan alif kecil tu ke hadapan, ya, ke hadapan, jadi kita letakkan dia selepas lam. Cuba kita kalau kita letak di sini dia masih lagi di atas, so kita kena pindahkan satu, dia tu dengan menekan butang ni, ya, butang extender ni, supaya dipindah ke depan sikit, dan tekan balik alif kecil. Nah itu dah ejaan sekarang, ailahun, ya, alif kecil hendaklah diletakkan selepas lam yang berbaris fathah, bukannya di atas. Tanwin bertemu dengan mim, maka mim tu perlu ditasydidkan sebab dia melibatkan idgham ma'al ghunnah, ya. Idgham ma'al ghunnah, apakah definisi ataupun istilah idgham ma'al ghunnah? Tanwin bertemu dengan mim bermakna di dalam tanwin tu ada huruf non sukun, ya. So apa yang menyebabkan dia mengambil idgham ma'al ghunnah? Kerana terdapat non sukun di dalam tanwin tu yang bertemu dengan mim berbaris atas. So bila dia bertemu dengan mim baris atas, dia nun yang sukun tadi dimasukkan ke dalam mim, ya, secara sepenuhnya, dan untuk menunjukkan ada terdapat dua huruf di dalam mim tu, iaitu mim dengan nun tadi, so ditandakan dengan tasydid, ya. Itulah kenapa dalam konteks idgham ini mim tu ditandakan tasydid, ya, bermakna nun yang ada di dalam tanwin tu tidak lagi disebut, ya, tidak lagi disebut dalam bacaan. Hanya tinggal satu baris saja, iaitu baris dhammah. Jadi ilahu, dan terus baca kepada mim, ialah ilahumma, ilahumma, ya. Jadi bermakna dengung sepanjang 2 hingga 3 harakat itu datangnya daripada
mim yang bertasydid, di mana di dalam mim juga terdapat nun yang sukun, ya. Jadi nun yang sukun di sini tidak lagi disebut dalam bacaan, dia digugurkan, ya. Itulah dinamakan idgham ma'al ghunnah kamil, ya. Kemudian Allah ni kita sudah maklum, kita tidak boleh alif tapi tukar kepada hamzah wasal, ya, hamzah wasal. Jadi kita tukarkan dia hamzah wasal diikuti dengan lam yang tidak bertanda, sukunnya tidak ditandakan, kemudian lam yang kedua tu yang bertasydid dan baris atas. Okey. Itu dia. Allah bukannya alif tetapi hamzah wasal, ya. Kepada Allah mengambil baris bawah kerana Allah sekarang ni adalah i'rab yang majrur sebab dia berperanan sebagai mudhafun ilaih, ya. Bermakna ma'allah ni adalah mudhafun ilaih, yang mana tuan-tuan pun sudah faham sekarang. Kita sudah banyak buat contoh-contoh di ayat-ayat yang sebelum ni, ya. Jadi mudhafun ilaih akan tetap mengambil i'rab yang majrur dan ditandakan dengan huruf ha yang berbaris kasrah, ya. So ma'a default dia ialah baris atas, ya. Ma'a dia tetap mengambil, dia adalah isim dhorof makan, ya. Ma'allah, sorry. Okey, ya. Space ni tak boleh nanti cuba kita buang satu, kalau boleh space, tak boleh, ya. Okey, kita tetap. Okey, dan seterusnya sekarang ni kita melihat Allah sini sekali lagi Allah yang sama, so dia tidak boleh mengambil alif. So apa kita buat? Kita copy Allah ni yang ada hamzah wasal dan pindahkan ke sini. Tetapi baris dia tadi ialah baris dhammah, bukannya baris bawah, ya. So kita dhammahkan balik ha. Okey. So Allah di sini kerana dia mudhafun ilaih kepada ma'a, jadi dia mengambil i'rab yang majrur, ya. Tetapi Allah di sini dia adalah fa'il, ya, fa'il kepada ta'ala. Ta'ala ni adalah fi'il madhi maklum wazan ke-6, ya, wazan ke-6. Asalnya mulanya dia ada hamzah alif maksurah yang alif kecil, ya, tetapi disebabkan sekarang bertemu dengan alif lam ta'rifah yang yang sukunnya dihilangkan, jadi alif kecil tu digugurkan, ya. So pada asalnya dia ada alif kecil macam ni, ya. Kalau tak ada Allah, dia ta'ala, dua harakat. Tetapi bila ada kalimah Allah sebagai fa'il dia, jadi alif kecil itu digugurkan, ya, dalam tulisan. Tak perlu, kenapa? Sebab dia tak perlu mat lagi lah. Sebab bila kita membaca, ya, boleh saya tunjukkan dengan dengan tanda anak panah. Bila membaca sekarang ni, lam ni ta'ala, la tu kita terus kepada lam yang ini. Jadi alif maksurah maknanya huruf mat digugurkan, hamzah wasal digugurkan, lam ni sudah dimasukkan ke dalam lam yang kedua, ya. So jadi tidak perlu lagi alif mat di sini. So apabila alif mat itu tidak diperlukan, alif kecil itu dihilangkan dalam tulisan. Nah, itu nak menandakan yang alif mat itu telah digugurkan di dalam bacaan, ya. Okey. Jadi okey, so ini kita buangkan dia punya alif kecil, ya.
Dia tak perlu lagi dah. Okey, lepas tu amma. Ini sebenarnya adalah dua kalimah. Ya, amma ni kalau kita nak terangkan dia, kita copy dia kat bawah, ya, kita boleh terangkan dia. Amma tu sebenarnya asal dia ialah ain dengan nun, ya. Ain dengan nun yang bergabung dengan ma. Ain baris atas yang nun sukun, ya, ain ialah harfun jar yang digabungkan dengan mim baris atas alif, isim mausul, ya, isim mausul. Itu asal dia. So apa yang berlaku sekarang ialah nun sukun bertemu dengan mim, nun sukun bertemu sama dengan yang tadi, nun yang sukun di dalam tanwin itu bertemu dengan mim, dia akan menjadi idgham ma'al ghunnah yang kamil. Idgham ma'al ghunnah yang kamil, jadi mim ni perlu ditasydidkan, ya, tasydidkan. So apabila tasydid, so apa berlaku? Nun ni dimasukkan ke dalam mim dia dan ditasydidkan, nun ni akan hilang. So kita buat satu step lagi, ya. Mungkin kita terbalikkan, ya, supaya dia lebih nampak. Kita terbalikkan ini, masukkan ni belah kanan. Okey. So lepas ini apa yang berlaku ialah dia jadi macam ni lah, ya. Nun kita buat asal dia tadi, ya. Dia tadi tasydid. So sekarang baru kita masukkan tasydid. Kemudian nun ni dihilangkan sukun dia, ya. Kita boleh gabungkan dia. Gabungkan dia, dia jadi amma. Lepas tu nun ni dihilangkan sukun dia. Ya, sebagaimana yang dalam ni tadi, nun tu dihilangkan sukun sebab dia sudah masuk ke dalam mim. Nun tu tidak lagi ditandakan sukun dia, ya. Kemudian dimasukkan terus di dalam mim, so, dan dituliskan dalam bentuk amma. Itulah, ya, amma yang kita baca tu, ya, macam mana berlakunya amma. Sorry. Okey. Untuk menerangkan amma ni. So amma ni bermakna apa? An ialah dari. Dari, kita ambil sini ada dal, alif, ro, ya. Dari, ma tu ialah isim mausul, ya, apa saja, ya, tak susah. Dari apa, ya, dari apa. Lepas tu akhir sekali yusyrikun. Yusyrikun, okey, ijaannya betul, ya. So, tak ada masalah dengan ijaan dia. So itulah penulisan apa? Ailahum ma'allahi ta'ala Allahu amma yusyrikun, ya. Okey. Yang lain tu tuan-tuan kita sudah bincangkan sebelum ni, tuan-tuan sudah kenal, ya, ailahun ni. Sekarang ni kita lihat kalimah dua, ya. Ta'ala Allah ni kena bacakan sekali, ya, jangan baca asing-asing. Ya, kerana apa? Kerana Allah tu adalah fa'il kepada ta'ala. Jadi kata kerja dia mesti ada dia punya pelaku, perbuatan dan juga masa, ya. Pelaku, perbuatan dan masa. Jadi bacakan, Allah adalah pelaku dia, iaitu fa'ilnya. So kita kena bacakan sekali lah, ta'alallahu. Kalau kita tak baca, jadi dia tergantung tanpa fa'il, ya. So kalau kita nak membincangkan dia, so kita kena buat dia sekali. Ambilkan sekali tu, ya. Kita akan tunjukkan pembentukan kalimah dia macam mana, ya. So copy dia, kita pergi ke
Ya, ini kita tak nak ganggu di sini, kita pergi ke lecture logos baru. Kita buka lecture logos baru. Kita buat di sini ya. Yang tu kita nak semula mana dia tadi di sini Allah Taala copy bawakan ke tempat baru. Okey. Berikan penerangan dulu yang kita kenal daripada kalimah tu ya. Berikan penerangan supaya apabila kita membuat pembentukan nanti kita akan membuat pembentukan yang baik ya. Okey, tadi kita kata ta'ala adalah kata kerja iaitu fi'il madhi maklum wazan ke 6. Macam mana kita tahu dia wazan ke-6? Kita akan tengok acuan ya. Acuan dia mengambil acuan yang fi'il madhi maklum wazan ke-6 ya. Mana dia? Kalau tuan-tuan tengok sini, ni dia. Okey, tafa'ala. Ta'ala adalah acuan tafa'ala ya. Dia bermula dengan ta tu, maknanya ada terdapat tambahan huruf ta. Fa ni ialah ain tadi, alif adalah alif mad, kemudian lam ialah ain. Ain sini adalah lam di dalam kalimah ta'ala, dan lam yang terakhir itu adalah alif maksurah. Jadilah dia ta'ala ya. So bermakna dia adalah fi'il madhi, kita alih ni sikit ya, dia adalah fi'il madhi maklum wazan ke-6. Itulah penerangan kepada kalimah ta'ala tadi ya. Okey, so kita pergi semula ke leksi logos tadi. Ya, beri penerangan dia adalah fi'il madhi fi'lun madhi dot ia yang tidak bertitik untuk fi'lun madhi maklum mim. Yang kena sebut maklum ya, sebab kalau tidak ada satu lagi fi'il madhi majhul. Jadi kena tepat penerangan dia. Maklum wazan ke-4 ya, wazan ke-4. Okey. Dan kita 6, Doktor. Ya. Bukan wazan ke-6 ke? Sorry ya, wazan ke-6 ya. Maaf. Kadang-kadang boleh tersasul juga ya. Wazan ke-6, okey. Wazan 6. Okey. Dan kita sudah mengenal fa'il dia. Fa'il dia kat sinilah. Ya, so kita terangkan sekali dengan dia tak ada sini, kita kena pergi ke Jawi, leceh logos Jawi. Dengan ya, da, nga, non. Dengan dengan fa'il, dia kita nak gunakan nya ya, fa'ilnya. So kita pergi ke Jawi, iaitu fa baris atas, lam ain dengan lam, itu fa'ilun, fa'il, ambilkan nya ya, fa'ilnya. Apa maksudnya? Fa'il kepada kalimah ta'ala tu. Itu dipanggilkan fa'ilnya. Kalau dalam bahasa Arab tu fa'iluhu ya, fa'iluhu tu maknanya fa'ilnya lah. Okey, fa'ilnya. So siapakah fa'ilnya tu? Ialah Allah. Allah ni fa'il dia.
Allah tak payah ceritalah, dia mestilah marfu' lah ya. Kalau nak cerita pun boleh juga ya, iaitu yang marfu'. Ya dengan nga jadi yang i'rab semua fa'il kepada kata kerja mestilah marfu', wajib ya. Itu penerangan ya kepada kepada ta'ala Allah, dia sebenarnya adalah fi'il madhi ya, maklum wazan 6 dengan dua kali dengan ya, dengan mana fa'ilnya tadi di sini kot, tak copy lagi ya, dengan fa'ilnya. Okay, itu dia dengan fa'ilnya Allah. So Allah adalah fa'il kepada ta'ala. So dia kena dibacakan sekali dan diterangkan sekali. Kalau tidak, dia tergantung, dia tidak ada tak ada fa'il pula ya. Fa'il madhi tak boleh tak ada fa'il, dia kena ada fa'il. Melainkan kalau fa'il madhi dalam bentuk majhul, tapi sekarang ni dia bentuk maklum, dia mesti ada fa'il dia. Okey. So apabila kita sudah mengenal ni dan kita tahu dia wazan ke-6, jadi kita boleh buat pembentukan kalimah ya. Kita lihat masa sekarang ni 41, ada 4 minit. Ya, kita buat pembentukan kalimah bermula daripada 3 huruf akar ya. So di mana tuan-tuan nak mencari 3 huruf akar ni? 2 caralah. Satu, pergi ke korpus ataupun pergi ke tafsir dan perkata ya. Kalau saya buka tafsir dan perkata sekarang, dia surah ke-27 ayat 64. Tarik ini sikit. Dekat itu 64. 64. Betul ke 64 tadi? Tengok cek sekali lagi ya. 63 Doktor. 63 ya. Ke atas sikit lah. Betul, 63. Ya, so ta'ala yang ni ya. So tekan saja kalimah ta'ala ni. Tuan-tuan dapati 3 huruf akar dia yang ni lah ya. Iaitu ain, terbalik. Ain, lam dengan waw. Asingkan dia. Jangan sambung ya. Kalau sambung kalimah tu salah ya. Dia bukannya ain lam waw yang bersambung. Sebab kalau dia bersambung waw ni ditukarkan kepada alif maksurah sebab dia huruf illah. So dia tak boleh sambung macam ni ya. So walaupun app ni menggunakan cara ni, kita jangan ikut ya. Apa yang kita boleh, apa yang betul tu kita ikut, apa yang kurang betul tu kita tukarkan sikit ya. Jangan ikut saja tak faham. Kita nak ikut, kita kena faham ya. Okey. So, jadi sekarang ni 3 huruf akar dia ain, lam, waw. Balik ke leksi logos tadi, kita mulakan dengan ain, lam, waw. Okey. Dia kena membentuk kata dasar. Kata dasar ialah perkataan. So perkataan dia kena combinekan dia ya, sambungkan dia. Yang ni sambungkan dengan lam, yang ni sambung dengan dengan waw dengan lam, tapi waw ni kena tukar kepada alif maksurah. Waw adalah huruf illah. Jadi apabila dia membentuk kalimah, dia akan bertukar kepada
alif maksurah, ya, kita tukar kepada alif maksurah. Itu dia punya kata dasar. Ya. Kata dasar kalau kita nak berikan makna dia, dia adalah kata dasar, maknanya to ascend. To ascend apa? Naik ke atas. Ya, naik ke atas dalam bentuk kata kerja, ya. Naik je lah. Naik itu mesti ke atasnya. Kalau tak sebut apa? Tak sebut ke atas pun tak apa. Menaiki ataupun naik, menaikilah, ya. Ambil menaiki. Menaiki. Mana naik ke atas, sentiasa perbuatan yang menaik ke atas itu adalah ala. Jadi dia sama dengan punjar ala, yang dia sebab. Tapi ala punjar dia bukan daripada waw, dia adalah daripada ya, ya. Yang ni adalah daripada waw membentuk ala. Okey, kemudian dia nak membentuk ta'ala, dia kena mengambil acuan yang mana? Yang tafa'ala, yang ni. Sebab dia adalah fi'il madhi maklum wazan ke-6, ya. Fi'il madhi maklum wazan ke-6 tu dia kena ambil acuan inilah. Okey, bawa ke situ dan bracket yang ni boleh buang satu space tu, tafa'ala, ya. So tafa'ala acuan dia. Jadi okey, tengok dia tiga huruf akar dia yang mana? Ialah fa. Yang ni fa, huruf pertama ialah huruf ain yang ini, ya. Kalau tak kemas itu kita buat terbalik. Ain ni adalah huruf yang pertama ni akan menggantikan huruf fa. Okey. Huruf lam yang kedua tu, yang ini huruf lam ni, huruf kedua akan menggantikan huruf ain. Dan huruf ketiga ialah alif maksurah ni akan menggantikan lam. Itu cara menggunakan acuan, ya. So kita buat ni tu, ya. So jadi kata terbitan dia ialah kopi dia bawa ke sini. Okey, fa ni diganti dengan ain, ya. So kita tukarkan ni kepada ain. So di sini ada ain, boleh pinjam je ain ni, ya. Ain baris atas, fa baris atas, tukar pada ain baris atas, kopi yang ni, ya, tukarkan fa tu kepada ain baris atas. Okey, jadi ta'a. Lepas tu ain ni tukar kepada lam. Ya, mana lam ni? Ni tadi kita belum baris lagi, ya. Ya, kita kena bariskan kata dasar, ya. Kata baris apa? Lam pun baris atas. So kata dasar dia lah ala. Menaiki. Okey. So ain ialah huruf ain adalah huruf lam. Jadi masukkan lam ni menggantikan ain. So ain ni kita kena gantikan dengan lam. Ya, sini ada lam, boleh pinjam lah, ya, kita copy je. Kalau nak guna bawah pun boleh, tetapi kalau ada yang dekat tu boleh gunakan, ya. Kopikan dia, tukarkan ain ni kepada lam. Paste dia kat situ. Jadilah lam baris atas. Dan lam terakhir ni kita gantikan dengan alif maksurah ni. So alif maksurah ni masukkan ke dalam lam ni, menggantikan dia, ya. Kopikan dia. Paste. Jadilah ta'ala. Tapi tadi lam ni berbaris atas, ya. Ada baris, so letakkan baris. Mula kena dalam proses ni kena letakkan baris. Sebab acuan dia lam berbaris, jadi alif maksurah yang berbaris, ya. Lepas tu baru kita proseskan. Okey, ta'ala. Kita kena buat sesuatu sebab alif maksurah tidak boleh berbaris.
So apa kita buat? Huruf baris fathah kepada alif maksurah pindah ke lam. Ya, pindah ke lam. Kalau lam tu memang sudah mengambil baris fathah, dia akan jadi baris fathah. Kalau dia bukan baris fathah, dia akan ambil baris fathah dalam alif maksurah. Jadi maknanya baris tu kena pindahkan, alif maksurah akan hilang baris lah. Itu dia. Jadilah ta'ala. Okey. Kemudian tambahkan fa'il dia ya. Ta'ala. Copy di sini. Tambahkan fa'il. Ni tak ada fa'il lagi. Jadi fa'il dia lah Allah ni. Copy di sini. Letakkan fa'il dia. Selepas ta'ala. So apabila Allah telah ada sebagai fa'il, alif maksurah ni, alif kecilnya digugurkan. Itu dia proses dia. Okey. Dan lengkaplah ya. Ta'ala. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ya. Tadi kan ta'ala tu. Asal dia Allah tadi kan. Jadi Ya. ta'ala kan. Lam tadi lam yang ada alif maksurah tu kan dah ganti dengan lam. Alif maksurah gantikan lam ni jadi alif maksurah yang beri atas. Okey. Masa tafa'ala tu. Tapi tu lepas tu ambil balik lam tu kan. Tak faham sangat. Lam tu jadi macam sebab kita dah ambil lepas tu kita dah buang. Lepas tu tambah bagi lam kan. Yang lam mana? Lam mana ni? Saya tak tafa'al asal dia Allah tu kan. Okey, besar sikit ya. Asal Okey, dia Allah betul. Lepas tu ambil ikut wazan dia tafa'ala. Yes. Kan? Lepas tu bila kita nak tukar ta'ala tu lam yang sebab ikut ni, sebab ikut acuan tu. Jadi dia kena ikut juga acuan acuan. ya. Masukkan huruf Sebab ni tu ada ain. dua. Ain gantikan fa. Faham? Lam gantikan ain. Lam ganti ain Alif maksurah gantikan lam ni. alif maksurah tu ganti lam. Lepas tu Jadilah ta'ala ni. Balik alif maksurah balik. Bila jadi ta'ala tu alif maksurah tu ada balik ya. Tak, kan kita gantikan lam ni. Ada ganti tapi bila ta'ala tu dia ada. Memanglah kita ganti lam dia ada lam alif maksurah. Dia ganti lam tu. Hilang lam. Jadilah alif maksurah. Alif maksurah tu ada lah. Fathah pada alif maksurah tu. Digantikan pada lam. Oh dia tak nampak ya? Tak apa-apa nampak. Alif maksurah kita gantikan lam ni. So bila ganti ke lam, dia jadilah alif maksurah yang fathah. Kan? Ni dia ada fathah, jadi ni lam ni ganti dengan alif maksurah. Jadilah dia alif maksurah yang berfathah. Ini dia lah. Lam ni bukannya lam ni ya. Lam ni apa dia? Lam ni ialah lam sini. Menggantikan ain. Lam ni ganti ain maknanya ada lam di sini. Inilah lam dia. Itu lam huruf akar. Faham ke? Itu lam kata dasar kan. Jadi kita dah jadi nampak double kan. Padahal sebab acuan tu pun tafa'ala pun ada juga tanda kat atas fathah tu. Sebab tu dia nampak macam tu confused. Saya mula-mula nampak macam tu tadi. Tapi tu saya perasan sebab acuan tu sebenarnya yang buat kita confused sikit. Acuan tu. Sebab apa? Sebab tu kita kena letakkan acuan. Betul. Sangat membantu. Masukkan satu-satu ya. Tapi kita kena tahu yang mana nak masuk. Ya, alif ni adalah tambahan, jangan gantikan, tak boleh. Ta ni pun tambahan untuk acuan tu ya. So yang kena ganti ialah fa, ain, lam tu yang kena ganti dengan ain, lam, alif maksurah. So ain menggantikan fa, jadilah ain baris atas. Sebab tu sini ain baris atas. Lam ni dia akan menggantikan ain baris atas, bermakna lam bila menggantikan sini dia kena lam baris atas. Ni dia lah lam baris atas.
Dan huruf ketiga ialah lam baris atas ni kena ganti dengan alif maksurah. Jadi alif maksurah ganti lam baris atas, dijadilah alif maksurah yang berbaris atas. Jadilah ta'ala. Kita faham lah. So dia ni alif maksurah ni dia ada tricky sikit sebab dia dari huruf illah, ya. So huruf illah ni dia tidak boleh berbaris. Jadi apa kita buat baris ni, pindahkan kepada lam. Sedangkan lam memang dah ada baris. Jadi baris fathah dengan pindah baris dia menjadi baris fathah lah, tak ada masalah lah, ya. Dia memang baris fathah, ambil baris fathah, dia jadilah fathah. Jadi alif maksurah ni hilang baris sebab kita dah pindah ke belakang dia lam, maka dia hilanglah baris fathah tu. Ya, dia hanya apa? Hanya huruf mat saja, ya, huruf mat. Okey. Inilah kata terbitan dia, bukan yang ini, ya. Yang ni tak lengkap, tak selesai. So bila kita kata yang manakah kata terbitan, kita kata yang ni, ya, bukannya yang ini. Ini dia tak selesai lagi disebabkan oleh alif maksurah yang berbaris atas, ya. Tak ada kalimah yang macam ni, tak wujud. Yang wujud ialah yang ini, ya. Selepas baris atas tu dipindahkan kepada lam, dia akan gugur barisnya, maka tulisan ialah ta'ala. La tu kita baca dia sepanjang 2 harakat, ya, sebab dia mat asli tu. Ni alif mat ni. Ni kata terbitan. So daripada kata terbitan lah digunakan di dalam ayat Al-Quran, iaitu ta'alallah. Dimasukkan fa'il dia, ya. Dalam ayat tu fa'il dia ialah Allah. Jadi bila masukkan fa'il Allah, alif maksurah ni tidak diperlukan lagi sebab dalam bacaan kita tidak baca lagi, ya, mat tu. Ya, kita dalam bacaan apa kita buat? Kita akan lam ni ta'ala, lepas tu kita terus kepada lam yang bertasydid. So bermakna alif maksurah tidak disebut, hamzah wasal tidak disebut, dan lam yang pertama pun tidak disebut lagi sebab dia sudah dimasukkan ke dalam lam yang kedua, ya. So itulah apa yang berlaku dalam bacaan. Jadi bila dia tidak disebutkan lagi, untuk menandakan dia tidak disebut dalam bacaan, alif tanda kecil tu digugurkan, ya, digugurkan. 7:57. Okey, cukup untuk hari ini dulu, ya. Untuk menerangkan sampai ta'alallah, ya, ta'alallah. Ustaz nak tanya sikit je. Ta'alallah tu maknanya Allah Maha Tinggi lah, ya. Apa dia? Allah, makna dia Allah Maha Tinggi lah. Ya. So dalam konteks ni fi'il madhi ni digunakan, yang wazan kenal ni digunakan dalam dalam menunjukkan Allah tu, bila dia perbuatan dia ta'ala, wazan kenal ni perbuatan yang dilakukan pada diri dia sendiri sentiasa berterusan. Jadi membuatkan dia tu sesuatu yang sangat tinggi. Jadi sebab tu bila menterjemahkan, kita terjemahkan dia sebagai Allah yang maha tinggi. Maha tinggi, ya. Macam di dalam Al-Mulk tu, tabarakallah tu, setelah itu wazan ke-6 jugalah tu. Dia sentiasa memberkati diri dia. Jadi dia menjadi maha berkat. Allah yang maha berkat. Kadang-kadang penterjemah menterjemahkan sebagai Allah yang maha suci, ya. Begitu dia kira Allah yang maha tinggi, ya, menjadi satu sifat, ya, penerangan kepada Allah sebabkan perbuatan dia yang berterusan, ya, membuat diri dia menaik. Jadi dalam sentiasa keadaan yang
tinggi. Itulah makna dia maha tinggi itu. Okey, kita buat rujukan supaya kalau kita nak buat rujukan kita tahu dia adalah berapa? 27. Boleh gunakan Arab ya, belajar gunakan Arab. 27, 63. 63, 63. Okey. Itu ayat dia. Kita nakkan ayat tu saja ya. 27. Ini 26 ke 7. Buat sekali lagi. 27. Satu, sini ada colon ke? Sini tak ada colon ya. Pakai keyboard punya. 63. Itu rujukan kita ya. An-Namli ayat 63. Boleh print screen untuk apa? Untuk kita guna kalau untuk sambungan perbincangan, ataupun kita kalau nak simpan, kita boleh kopikan dia di mana? Di Word ya, worksheet Word, jadi kita boleh copy balik. Kalau yang kita screenshot tu tak boleh copy. Ni dia image, dia foto ya, tu tak boleh copy. Kalau nak guna, kita boleh simpan di sini. Ya, copy dia kat sini. So boleh guna balik ya. Kalau nak tukar warna hitam, tak ada masalah. Word ni macam-macam boleh buat. Tukarkan warna purple lah. Ya, warna purple. Doktor ni surah An-Naml 27 lah. 27. Tadi tulis 23 lah. 27 tu? Bukan ni yang ni yang 63. Okey. Ini 23 ayat dia. Alright. Okey, mana nak savekan dia? Okey, savekan dia ialah gambar disk ni je. Okey. So ni sudah di save. Dan okey, yang tadi pun sudah selesai. Okey, dan besok kita akan sambung amma yushrikun ya. Mana dia di sini ya. So sorry, amma dah sudah tadi. Kita buat yushrikun pula ya. Apakah sama je proses dia. Terangkan kalimah ni apa dia. Kemudian tadi cuma kita satu lagi belum buat tadi apa dia. Kita belum bagi makna dia. Ya, makna dia yang tadilah ya, maha tinggi Allah. Tinggi ialah bahasa Melayu. Jadi nga kena ambil sinilah. Ta, ya, nga, ga, ya. Maha tinggi ya. Allah. Maknanya Allah yang maha tinggi lah tu. Baik. Kopi. Okay. Melayu tak ada baris lah ya. Okey, kena tulis apa ya? Tanpa baris. Allah ialah alif lam ha. Okey. Letakkan tasydid dia. Okey. Play screen sekali lagi.
So ini tadi yang baru ni kita boleh tambah, masukkan ke dalam yang tadi sebab kita tidak masukkan makna dia, ambil semula, kita boleh edit dia ya. Maha tinggi Allah sekali dengan makna dia. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Terima kasih Kamal. Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. A nice weekend. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.